Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Kita masih lagi berbincang tentang hukum orang-orang meninggalkan sembahyang. Tahu mana beratnya orang tinggal sembahyang ni? Syekh Daud rahimahullah kata, kita kena marah pada mereka, sangat-sangat marah. Pada anak-anak kita, siapa-siapa keluarga kita ni, kena marah dia, sangat-sangat marah. Dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan. Seperti kita marahkan mereka itu jika ia membinasakan harta kita. Ni kalau binasa kita marah. Kalau tak semaya, tak marah ni tak jadi ni. Pula kita engkar akan mereka itu kerana Allah Ta'ala. Dan jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama. Mana siapa dia tak marah orang tak semaya ni, sama ada keluarga dia, bini dia sendiri tak semaya pun, orang ni dia dibangsakan kepada orang yang memudahkan agama dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruh. Orang ni orang tak cara suruh Allah. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhannya dan tiada memberi bekas suruhannya, maka diseksakan dia. Orang ni orang berhak menerima seksan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika tiada memberi faedah, lepas kita marah, lepas nasihat, tak pakai juga, tak semaya juga. Tiada memberi faedah. Nampak lagu mana? Jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Mak ayah ni suruh anak tu, bawa duduk dengan aku ya, mungkin duduk mana-mana ikutlah. Cari kalau bumi lain pada bumi Tuhan, dia tak semaya kan? Dan halau akan dia daripada kita. Maka bahawasanya ia syaitan. Syekh Daud kata, orang tak semaya ni syaitan. Apa dia tak semaya jadi apa weh? Jadi syaitan. Nak jadi syaitan? Jangan semaya. Pemimpin orang tak semaya ni nama apa? Ketua orang tak semaya ni. Ketua besar dia, Perdana Menteri dia. Siapa dia? Fir'aun, Haman, Qarun, lagi Ubay bin Khalaf. Siapa dia Ubay bin Khalaf ni? Manusia apa? Seorang manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Inilah satu-satunya manusia yang Nabi kita dikok dia dengan pedang. Nah, orang lain tak kena, tak ada apa-apa. Pasal terlalu jahatnya Ubay bin Khalaf dengan kawan-kawan dia Fir'aun. Maka bahawasanya ia syaitan, tiada kebajikan daripadanya. Duk perah orang ni tak ada kebajikan. Orang tak semaya ni, buat ngabih beras. Dan tiada berkat beserta kita dengan mereka itu. Duk atas rumah kita, orang tak berkat. Malaikat mari nak masuk dalam rumah. Hai, ada dia ni, tak masuk. Apa kita nak marah orang, kita pergi. Tak lagi rumah dia tu. Ada anak dia tak jauh. Jadi, timbul masalah. Malaikat pun tak masuk. Dan haramlah kita berkasih. Dan sekedudukan serta mereka itu haram. Duduk sekali dengan dia ni. Berkasih sayang ini haram. Maka wajib kita berseteru akan dia. Dan memutuskan daripada berkenal-kenalan dengan dia. Kerana apa? Orang tak semaya ni kerana ia melawan akan hukum Allah dan Rasul. Orang tak semaya ni dianggap orang yang melawan hukum Allah dengan Rasul. Tak hati orang lawan hukum Allah ni, tak sekor hudu. Tak semaya, duduk tak rumah kita tu pun. Oh ya, kita kebirgah pun tak kira. Asal dia tak semaya, orang ni, orang lawan dengan Allah dengan Rasul. Lawan hukum Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. Hingga akhir ayat ni, ayat ni daripada surah Al-Mujadilah, ayat 22. Tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah. Orang yang beriman dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian, berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan Allah, dia tidak akan berkasih sayang, tidak akan baik dengan golongan yang benci kepada Allah dengan Rasul. Dan jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka hingga ke akhir ayat. Manakala bapa dia ke, anak dia ke tak kira, dia betul orang ni, orang melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam ayat ni, apa yang disebut, maka menafikan iman. La tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak akan ada orang yang beriman dengan Allah Ta'ala berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang hukum Allah. Itu maksudnya. Mana maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya, jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarga. Orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, kalau kita duduk sayang ke dia lagi, kata ni syekh kita, menafikan iman. Orang itu orang yang tidak sempurna iman dia. Orang yang tidak sempurna iman, orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak buat? Kalau kawan-kawan kita tu tidak Islam, boleh tak kita kawan dengan dia? Berkawan dengan dia tak apa. Hormat ke dia tak apa. Apa ni? Yang tak bolehnya, berkasih sayang dengan dia. Itu tak boleh. Kasih ni masalah panggil amal qalbi. Mana kita cinta saya ke orang pokok ni. Tapi kalau kita hormat dia, kita sayang dia, tidak jadi masalah. Dia kita tak boleh kena ke dia. Kata dia ni tak beriman dengan Tuhan, kita curi bagi dia. Tak, abadan. Tak boleh. Itu hak dia. Orang ni tak beriman dengan Allah, kita ngenak barang-barang dia, tak boleh. Itu dalam peperangan saja kita boleh musnahkan barang-barang musuh. Tapi kalau dia berdamai dengan kita, dia baik, dia dah tetangga sebelah rumah kita, tak ada masalah. Nak bertukar-tukar makanan apa boleh. Makanan yang halal, buah-buahan ke, halau ria, halau motel, tak apa. Itu menunjuk pada akhlak Islam. Yang tak bolehnya, berkasih sayang. Mana kita ni cinta benar ni buat orang ni. Waktu kita sebut dah baru ni, kita bimbang sekarang ni ramai di kalangan orang Islam duduk atas anak-anak dia ngaji dengan guru-guru kafir. Cikgu kafir, tak apalah sebab nak tuition, kononnya anak ni nak suruh jadi orang hebat, orang bisa, pandai bahasa Inggeris, pandai bahasa sains dan teknologi. Buat pergi atas anak kita, sedangkan orang Islam ada. Ini tak sama peringkat darurah. Mana kalau tak ada atas dunia ni, dia seorang ya pandai, orang kafir itu seorang ya. Itu pun boleh untuk dalam keadaan tertentu saja. Sebab anak kita, kalau cikgu itu baik, dia akan jadi berkasih sayang dengan cikgu. Dia akan sayang ke cikgu. Oh baik, teacher. Ustazah dia pula baik hari tak? Itu jadi masalah. Dan sehingga barang yang dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang terkelam dalam lalainya, itu sekali dia. Saling maaflah. Manakala luput akan dia sembahyang. Kalau orang ini terlalai, luput semaya, hendaklah diqadakan bersegera. Kalau orang luput semaya dia, tertidur ke, terlupa ke, hendaklah dia qada dengan segera. Kemudian taubat dia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu. Tak sih dah. Tak mau dah. Kalau tidur lewat menyebab tak maya subuh, tak mahu dah. Adapun yang mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali-kali. Tengok ni. Syekh Daud rahimahullah ta'ala ni, dia kata kepada dia. Orang yang duduk dalam lalai. Orang yang terlupa. Luputlah semaya dia, maka hendaklah dia qada dengan segera. Adapun yang mensia-siakan dia, orang dia pisah lah, tak semaya saja. Tiada jalan sekali-kali. Orang ni tak ada jalan. Tak ada. Kena bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dia kembali kepada Allah. Jadi timbul persoalan itu. Lagu mana? Nak qada ke tak qada semaya, lepas-lepas dulu. Maka betapa. Dan jikalau ada ia keluarnya sembahyang daripada waktunya, yang lain daripada ketiduran, dosa yang amat besarnya. Maksudnya, kita tak semaya, tubik waktu, bukan dengan sebab tidur. Bukan dengan sebab kita terlupa, terlalu bukan tak semaya, tapi terlupa, ingat semaya dah. Bila habis waktu, kawan kita kata, dia mau tak semaya lagi tadi. Mana ibu bukan kata, buat-buat lupa jangan. Atau tertidur, tak boleh. Dan ada ia bersegera mengqadakan dia sekalipun. Dan tiada uzurkan, membimbangkan dengan dunia dan lainnya, daripada sembahyang, melainkan kerana ketiduran, atau lupa jua, maka hanyalah. Itu saja. Semaya ni, bagi orang laki-laki, orang perempuan tak apalah, dia ada musim dia boleh rehat. Orang laki-lakinya tak boleh sekali-kali berdosa kalau dia tak semaya, kecuali dalam dua keadaan saja.
Keadaan yang pertama dia kata apa ni? Uzur sana ni kerana ketiduran. Nak tidur pun jangan pisah. Lama dah tidur tak apa kat kita, pakai tidur kerong. Tak kau cijai, tak share ke kawan, tak pakai tidur. Kalau kata apa bangun pukul 8 ni, subuh mana? Kan saya tidur dimaafkan. Kena ada usaha dulu. Kalau kita tahu kita ni masa sini payah bangun. Kena share bakal masih ke kawan-kawan kita. Je loceng tu biar gerak kau bunyi. Bunyi rumah kita tu biar 5 rumah. Allah jirai kita ni boleh bangun dengan sebab je kita. Habis. Biar orang lain pula main tutup itu. Oi, je bunyi derah ni, tutup potel ni. Sedar budak-budak kecil. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Wajib ni. Wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu dan jamaah dan Jumaat dan demikian juga. Wajib kata pemerintah suruh semua orang Islam ni semaya berjamaah dan semaya Jumaat. Kena suruh berlaku. Jangan duduk watak tak terkalu saja. Penjelasan daripada Syekh Daudnya, dan wajib atas orang yang memerintah. KJL lah tu nama pemerintah. Tak kira lah dia apa. Bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Dan jamaah dan Jumaat dan demikianlah terusnya. Mana wajib KJL kena suruh amar makruf. Suruh rakyat ni buat benda-benda yang baik. Dan wajib juga dia cegah kemungkaran. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebab segan bukan engkar, dan disuruh taubat dan sembahyang. Masalah kajian nak suruh lagu mananya juga pemerintah nak suruh. Masalah sembahyang ni tidak bagian besar, tidak dianggap sebagai bagian besar. Wajib seksa kalau orang tak semaya. Kajian kena igat dia, dakwa di mahkamah, kena semaya. Seksa waktu mana tu? Kalau orang itu segan, orang itu tak semaya biasa ya. Bukan engkar, tapi kalau dia engkar, bukan sekat seksa. Kena suruh bertaubat, kalau tak taubat juga boleh dibunuh. Kerana dia tidak semaya. Hukum semaya ni berat. Tak semaya dia boleh bunuh. Jikalau tiada mengikut, kalau tak tiada mengikut, lepas suruh taubat tak ikut juga. Nak buat macam mana? Dibunuhnya akan dia. Atau diperangnya. Kalau sekapur tak sembahyang, perang. Akak jatuh, kapur ni perang. Atau lainnya, hingga mereka itu mengerjakan dia, mengerjakan sembahyang. Dan haram, lagi berdosa, apabila diam oleh orang yang memerintahkan pekerjaan umat daripada orang yang besar-besar seperti raja, jika mengetahui akan mereka itu, tiada mengetahui yang tersebut itu, dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini, dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada zakat dan puasa dan lainnya seperti sembahyang. Tapi dalam bab zakat, nampak ada juga orang panggil pusat zakat. Dalam bab zakat ada pusat zakat. Pasal zakat ni duit. Dalam bab semaya ni ada ke tak pusat semaya? Boleh tangkap orang tak semaya, boleh pergi kempen. Tak ada lagi kali. Ada lah juga cara orang panggil ngajar-ngajar kuliah dah. Tapi zakat ni dia ada pusat khas. Pasal ini terlibat dengan duit. Jadi, kalau bersungguh dalam bab ni pun, boleh faedah. Habis dari kita, hukuman kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi jelas atau tidak jelas pada kita sekarang ini, betapa beratnya seksaan orang-orang yang tidak sembahyang, dan betapa beratnya tanggungjawab orang-orang yang bertanggungjawab. Tak kira. Kita ni bila sebut pemerintah, jangan tengok raja dengan Perdana Menteri besar ya. Kena pilih kita ni. Kita ni pemerintah atau tidak pemerintah? Pemerintah kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada isteri,
cucu kita. Itu di mana pemerintah. Jangan duduk pandai besar kau orang lain. Jangan duduk tuding. Orang panggil duduk jeling kau orang lain. Jeling kita dulu. Kalau gapa-gapa kena. Sekarang ni kita masuk kepada dalam bab salat an-nawafil. Iaitulah bab semaya sunat pula. Habis bab tinggal semaya, masuk bab semaya sunat. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan akan sembahyang. Dan mendirikan dia. Membaikkan, memeliharakan segala sunat rawatibnya. Apa dia sunat rawatib ni? Tahu makna sunat rawatib? Sunat apa? Sunat iring semaya. Sama ada qabliyah atau ba'diyah. Itu dipanggil sunat rawatib. Sunat rawatib ni maknanya sunat yang mengiringi semaya. Sebelum semaya maghrib, lepas maghrib, sebelum isya, lepas itu dipanggil sunat rawatib. Memeliharakan segala sunat rawatibnya, segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu dan yang kemudian. Makna rawatib tu iaitulah sunat, segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu dan yang kemudiannya. Kerana ada yang demikian itu, segala sunat ia menampalkan, menampung, tapu kalau orang Kelantan kata. Menampalkan mana tapu kekurangan fardu. Kerja maya sunat ni buat apa dia? Nak tapu hak mana fardu kita ni tidak betul. Ada sikit-sikit tidak comel, tidak sempurna, maka ditampalkan dengan maya sunat. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan atau cedera sebab sedikit khusyuknya. Allahu Akbar. Cedera semaya kalau tak khusyuk. Patulah ke manalah keadaan kita lah ni. Dan ketiadaan hadir hati. Hati itu tidak hadir bersama dengan semaya kita. Kita duduk semaya sini, tangan kita duduk semaya, tubuh kita semaya sini, hati kita duduk lain. Itu mana tak hadir hati. Orang panggil hadir hati ni mana hati duduk sekali dengan tubuh duduk semaya sini juga. Tidak kata gilah kalau lupa mana tidak. Dan cedera. Dan lalainya daripada demikian itu adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian kurangnya. Kalau kita serah kita ni tak khusyuk nak maya fardu ni, kita kena tapung maya sunat sebanyak mungkin untuk nak kapit, nak tuduh, nak tutup kelemahan-kelemahan hak mana tempat-tempat cari dalam maya fardu kita. Dan membaikkan bagi demikian cedera itu. Untuk nak baiki hak cedera tu dengan maya sunat itu. Dan jikalau tiada sunatnya, kalau tak semaya sunat, apa jadi? Maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang. Dan cedera. Dan luputlah ia daripada fadilat yang amat besar yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia. Abilah. Luputlah fadilat yang amat besar, orang panggil sajalah kita. Daripada kelebihan, daripada limpah kurniaan rahmat Allah SWT nak uji pada kita. Ini yang kita sedih. Bila kita tengok, lepas azan, sama ada di masjid, di surah ke balasah, sudah azan, pakat siangok tunggu. Tak bangun, mai sunat rawatib. Kenapa jadilah macam ni? Jadi kita nak semua, ahli jemaah kita ni, sudah azan Isya ni, semuanya bangun, mai sunat rawatib. Boleh? Kena bangunlah. Rugi kita. Ni. Dan lupalah ia daripada fadilat yang amat besar yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia. Hilanglah fadilat kalau kita tak semaya. Semayalah semaya sunat Tuhan. Semaya sunat rawatib ni. Sama-sama setiap hari dan malam. Kalau tak semaya juga pun, boleh. Lepas semaya asar, tak apa tak semaya pun. Dengan lepas semaya subuh. Kalau ni biarlah tak semaya sunat pun tak apa. Lepas semaya asar, lepas semaya subuh, tak payah semaya sunat lah. Berzikir-zikir kat balik. Kau nak semaya juga? Jangan semaya lah. Tak boleh semaya sama sunat. Semaya asar, semaya subuh. Lama kan mentah kau nak semaya sunat ke? Jadi rajin telajuk pula. Tak boleh lah gitu. Orang panggil telajuk. Bagi orang yang mengerjakan dia dapat darjat yang apa tu?
Atau pratim boleh. Betul, hak sekolah lama ditulis tinggal, bukan tinggal. Bagi orang yang mengejarkan dia dapat darjat yang tinggi. Betul tak? Nuskah lama ya, nuskah baru ni tinggi tak? Nuskah hak biru ni. Dan lagi adalah sunat itu dan lagi adalah segala sunat itu labanya. Mana laba ni orang panggil keuntungan lah dalam ibadat kita ni. Dan fardu itu kepala modalnya. Maya sunat ni keuntungan, maya fardu tu modal. Mana kalau tak maya fardu, kalau tak ada modal macam mana nak berniaga? Jadi petai lagi tak bolehnya. Kena ada modal dulu baru boleh berniaga. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada dapat laba? Laba tu kenal apa tahu mana laba? Mana? Jawab dia mana laba? Keuntungan. Bagus dalam ini. Kita ngaji kita Yawi ni mana laba tu mana keuntungan. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada dapat laba? Kerana fardu itu Allah Subhanahu Wa Taala fardukan dia. Dan sunatnya itu ia mendatangkan dirinya. Hak fardu ni kita tak buat dosa. Haram. Masuk neraka. Hak sunat ni kita sendiri buat. Tak boleh paksa dia. Kalau kata amat tak semai sunat, tak boleh paksa. Hak kena paksa, kena perai tadi, semai fardu. Semai sunat ni tak boleh dipaksa. Tapi kena suruh. Kena ajar dan kena royak. Kelebihan-kelebihan dia. Dan sunatnya itu ia mendatangkan dirinya, lagi menuntut dikasih dan diredanya akan dia. Tujuan kita buat sunat ni pasal apa? Nak suruh Tuhan, nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan redha kepada kita. Dan sungguhnya telah datang bahawasanya bahawasanya lagi. Ini kita ambil dalam nuskah lama, dalam nuskah Miriah dia kata bahawasanya. Dan sungguhnya telah datang bahawasanya pertama-tama suatu yang dihisab, yang dikira atasnya akan hamba itu sembahyang. Apabila didapatnya kurang, kalau semaya kita kurang, Allah royak kepada malaikat, pilih oleh kamu adakah baginya daripada sembahyang sunat. Saya tanya, atu pilih maya sunat dia ada pada. Yang disempurnakan dengan dia akan sembahyang. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Warda diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan sanad dia sahih. Hadis mula-mula sekali, pertama sekali dihisab dalam apa amalan kita, Allah Taala akan nak cek semaya kita dulu mula-mula start. Kalau semaya baik, insya-Allah hak lain tu tidak berat sangat. Tapi kalau semaya petai lagi tak betul, kena miak petai lagi lah kita. Tapi kalau semaya kita hak fardu ni ada cari-cari sikit, ada tercalar sikit, maka semaya sunatlah yang akan menampal dia. Allah Taala kata tengok. Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha. Saya kata, hei malaikat, pergi tengok. Ada ke tidak dia maya sunat? Kalau ada, ambil maya sunat tu, tampal, sapu, tempat hak cari-cari dalam maya fardu. Jadi penting ke tak penting maya sunat ni? Penting sangat-sangat. Dan adalah ratib. Apa dia ratib? Mana apa ratib ni ya? Dan adalah ratib. Ratib itu rawatib tadi. Juga sama lah. Makna ratib ni atau rawatib sembahyang sunat qabliyah yang dilakukan sebelumnya ataupun selepas sembahyang fardu. Ratib ni terbagi ia ke atas dua bahagi. Sembahyang sunat ratib ni ada berapa bahagi? Ada dua bahagi. Yang pertama rawatib muakkad.
Semaya sunat muakkad maknanya yang sangat disuruh kuat. Tanda itu. Muakkad maknanya arahan suruh lakukan sunat ini begitu kuat sekali dalam syariat Islam. Ada orang mengatakan sunat rawatib ni makna sunat hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat semua. Ini dipanggil sunat rawatib. Gapo dia sunat rawatib? Iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh bila mulai. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. 4. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Nya tu mana zuhur? Berapa dah? 6. Bermula sembahyang Jumaat demikian juga seperti zuhur. Jadi sebelum kita tanya tu sembahyang Jumaat lagu mana? Serupa jugalah. Lepas sembahyang Jumaat tu dia ada ba'diyah dia. Cuma orang pertikai ada ke tidak sunat qabliyah hari Jumaat? Ada ke tak ada? Ini jadi persoalan. Itu aja kita ayatnya. Duk baca solat Nabi. Solat ni ya belakang. Tak ada orang lain. Contohnya, kadang-kadang tak kena cara buat fikir. Jadi menjadi pertikaian sekarang ni. Solat sunat sebelum qabliyah Jumaat. Ada ke tidak? Sebagian ulama kata, ada. Supaya orang lain juga. Bila azan, kita kena sembahyang sunat qabliyah. Pasal itulah, bila sudah ramai orang masyarakat mana-mana pun, dia akan bangun sembahyang sunat. Ada bahagian ulama lain pula kata, tidak ada qabliyah Jumaat, tidak ada. Pasal mana ada qabliyah Jumaat? Mana dalil? Mana dalil? Tak ada qabliyah Jumaat. Hak kumpulan yang mengatakan qabliyah Jumaat tak ada, ni mana dalil dia? Dalil dia mudah ya. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali azan Jumaat? Zaman Nabi sekali azan. Azan Jumaat sekali. Bila? Setelah Nabi kita naik mimbar. Bila kita Nabi naik mimbar, sudah masuk waktu dah. Sudah dia assalamualaikum, dia duduk. Muazzin bila pun azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah la ilaha illallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan khutbah. Jangan kata baca khutbah. Kalau siapa kata Nabi baca khutbah, tak betul. Pasal Nabi tak baca. Hak baca ni pokok kita ni. Khatib pokok kita, hak tak tahu ke satu ni. Tidak tahu satu. Lah maknanya tak erti nak kacau sendiri ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mana dalil yang mengatakan Nabi kita tak sembahyang qabliyah? Tani. Setelah azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan khutbah. Jadi masa mana nak sembahyang qabliyah? Tak ada lagi masa. Pasal itulah kebanyakan ulama mengatakan, kalau kita mari hari Jumaat, kita masuk masjid bukan sembahyang qabliyah, tapi kita sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Hak rombongan yang pertama tadi, hak mengatakan ada juga sembahyang qabliyah ni pasal sebab dia kata lah ni orang sembahyang dua kali azan. Jadi lepas azan yang pertama tu biasanya masuk waktu dah tu. Jadi pasal tu dia suruh sembahyang sunat sebelum daripada Jumaat juga, serupa zuhur juga. Jadi jelas pada kita dua pendapat ini, dalil yang pertama yang mengatakan ada qabliyah ni sebab serupa zuhur juga lah dia kata. Oleh kerana lepas bel tu dia akan ada azan yang pertama, azan yang kedua. Jadi kena sembahyang qabliyah. Hak tak kata tak ada qabliyah, dia kata mana ada qabliyah? Pasal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan dia sekali saja. Jelas tak? Jangan balas ni nak royak pendapat, hujah-hujah pendapat. Jadi kalau orang berasa nak pakai hak kata tak ada qabliyah belum zuhur ni sebab memang zaman Nabi tak ada. Jadi tak usah bangun. Sudah orang baca pakai sambung zikir, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Best kan. Jadi bagi orang yang nak pakai hak kata ada juga qabliyah sebelum Jumaat. Dia kepada zuhur, semayalah dia. Jadi gitu. Jadi kalau hak bangun, kalau orang bangun jangan tarik saya duduk. Tak ada qabliyah. Kalau hak tak bangun pun jangan duduk cuek, bangun jangan tempat. Pasal dua-dua pendapat tadi ada hujah masing-masing, cuma kita pilih hak mana lebih kuat.
Kalau nak tengok sejarah Nabi maya jemaah, memang qabliyah ada. Kau ada. Masa mana nak maya? Dia azal sekali, sebuah sekali. Jadi kita buka belakang pendapat ni, nak suruh faham, tahu keadaan pasal apa orang ni bangun, pasal apa ni tak bangun. Jadi orang tanya, lo ni banyak timbul persoalan. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu imam baca doa. Setelah subuh. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat. Ada hak akad tangan? Ada tak akad tangan? Ya? Dia kata ami pun ada harga. Jadi hak mana betul, hak mana tak betul, insya-Allah taala kita akan jelas dalam khutbah kita hari Jumaat ni. Insya-Allah. Baiklah. Jadi tak salah. Bermula sembahyang jemaah demikian juga seperti zuhur, maknanya ada sunat ba'diyah dia tu. Qabliyah ayat ada sini masalah pertikaian pendapat tersebut. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib dan 2 rakaat kemudian daripada isya, iaitu 10 rakaat. Hak riwayat Syekh kita ni rahimahullah taala dia ambil 10 rakaat. Ada riwayat yang kedua mengatakan 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat ni, Allah SWT akan beri sebuah banglo dalam syurga. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia jaga 12 rakaat hari semalam mai sunat ratib, dia akan boleh setiap hari sebuah qasrun fil jannah. Sebuah banglo, sebuah istana dalam syurga. Jadi siapa dia nak istana, kena buatlah hadis ni. Jadi ada hadis ni dia kata 2 rakaat je. Hadis satu lagi tu dia kata 12 rakaat. Jadi mana hak meninggal ni? 2 rakaat belum fajar, 2 rakaat dulu pada zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, ni 2 rakaat sebelum asar tak ada sini. Dan 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, jadi 12. Ada juga mengatakan 2 rakaat lagi tu pak sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, jadi 12. Jadi pandai dah kita bila sunat muakkad ni berapa? Bila sekali lagi sunat muakkad dah. 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum zuhur. Ada riwayat kata sebelum zuhur tu 4 rakaat. Bukan 4 rakaat serentak. 2. Jadi berapa? Ni ada situ. 2 rakaat kemudian daripadanya 8. 2 rakaat selepas maghrib. 10. 2 rakaat selepas isya. 12. Ini hak sunat muakkad. Kalau tak ada 4 rakaat sebelum zuhur pun ambil riwayat hak 10 tadi, mana 2 sebelum zuhur. Dan keduanya sunat rawatib ghair muakkad. Ghair muakkad ni makna rendah sikit darjat dia, tidak setara dengan muakkad orang sana. Iaitulah 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripadanya, dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Jadi hal ni orang tidak muakkad. Tapi kalau kita buat comel lah. Muka semaya ni muakkad kata muakkad, comel lagi. Tapi hal muakkad tu lebih lagi lah. Lebih kena kuat lagi, kena penekanan dia kepada semaya. Dan dinamakan sunat yang muakkad dan ghair muakkad. Ghair itu maknanya hak bukan, tidak muakkad. Nama yang kata ghair apa tu? Ghaira tu makna ghair, bahasa Arab tu. Ghair maknanya yang bukan muakkad. Maka dinamakan sunat yang muakkadah dan ghair muakkad sekaliannya rawatib. Satu nama rawatib. Dan tawabi'. Jadi kalau tanya berapa nama sunat ni, sama ada kita panggil sunat rawatib ataupun sunat tawabi'. Mana tawabi' itu ikut waktu. Itu mana tawabi'. Rawatib mana apa pula? Rawatib maknanya yang sentiasa dibuat, diulang. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Mana dalam niat dia lah. Hal ni qabliyah, hal ni ba'diyah. Dan tiada ba'diyah disebut akan qabliyah.
Seperti dikatanya usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Tak payah wayak sunat subuh ni qabliyah ke ba'diyah. Pasal apa? Sebab apa subuh tak payah wayak ba'diyah? Pasal lepas pada dia, lepas subuh tak ada ba'diyah. Sama juga usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ba'diyah. Jadi tak tukarlah tu. Dan pada zuhur atau maghrib atau isya, usalli sunnatal zuhri qabliyah lillahi ta'ala. Usalli sunnatal zuhri ba'diyah lillahi ta'ala. Dan kiaskan pada maghrib dan isya seperti yang demikian itu juga. Dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia sembahyang witir. Berbagi tu witir. Wah bagi bawa witir. Sembahyang witir ni sunat muakkad yang sangat-sangat disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal sembahyang witir walaupun dalam musafir. Dalam musafir pun Nabi kita sembahyang juga witir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun. Faman lam yutir falaysa minna. Bermula sembahyang witir itu sebenar, maka barang siapa yang tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Orang yang tak kerja witir ni tidak mari daripada kami. Tanda tepi hadis tu, hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, sanadnya dhaif. Oh ni, falaysa minna ni dhaif sanadnya. Pasal berat tu. Hadis yang sahihnya lagu mana? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu menjadi tanggungjawab hak ke atas setiap orang muslim kena sembahyang witir. Tidak ada lafaz falaysa minna tadi. Pasal falaysa minna ni biasa di benda-benda yang berat. Macam man ghasya falaysa minna. Siapa dia nipu bukan daripada pengikut kami. Itu. Jadi man lam yutir falaysa minna ni hadis ni riwayat standard. Riwayat Abu Daud sanad dia lemah. Sanadnya dhaif. Hak sanad sahihnya lagu mana? Tulis boleh. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu menjadi hak ke atas orang muslim. Siapa dia nak maya witir 5 rakaat, falyaf'al. Buatlah Nabi kata. 5 rakaat lagu mana tu? Straight. 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk tahiyat salat. Wa man ahabba an yutir bi salas falyaf'al. Nak 3 rakaat pun boleh. Wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Paling malah kali kita letih serajak pun maya juga walaupun 1 rakaat. Maya witir. Ini hadis ini riwayat oleh Abu Daud juga, sanad dia sahih. Dan sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat. Banyak witirnya 11 rakaat. Dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Jadi kita boleh buat 2 cara. Sama ada antar semaya straight. Start daripada Allahu Akbar. Rokok. Sudah rokok, sujud. Sudah sujud, bangun, sambung pula. Rakaat yang kedua. Terus sambung sampai yang ke-11 barulah tasyahud dan salam. Boleh. Ataupun semaya 2 rakaat, yang ke-11 barulah witir. Boleh. Yang paling banyaknya 11 rakaat, yang paling kurangnya berapa? 1 rakaat. 1 rakaat paling kurang. Mana kita jangan buatlah. Saya gianya jangan dikerjakan 1 rakaat juga kerana khilaful aula. Jangan lewat 1 rakaat gitu. Khilaf aula maknanya tidak baik. Yang utamanya paling kurang kita malah pun mayalah 3 rakaat. Sama ada kita buat 2 rakaat wisalah, sambung pula. Kalau suruh tak cakap benar ni. Tu 3 lalu. Tak payah sahsyah awal tak payah salah yang 2 lepas 2 rakaat. Pakai terus maya 3 rakaat atau sudah. Ya. Jadi kalau kita semaya tarawih tahun ni, dalam witir kita tu, kalau kita semaya 3 lalu, jangan kata apa.
dia boleh berlaku. Cuma kena royak dah dulu. Email royak ke makmum dia, kita nak bayar 3 ni witir malam ni. Nak bayar 3 serentak. Selalu. Baru tak selalu, tidak setengah duduk, setengah bangun. Hak bangun tu pula ikut email, hak duduk je kata email terlupa. Jadi timbul pula masalah lain pula. Gagal pula dah. Dan tiada mengapa ia simpankan. Tak apa tapi. Sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Hak paling kurang sekali, kita kena bayar 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiganya, kemudian daripada Fatihah, Qul huwallahu ahad. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat witir 2 rakaat. Dan pada lafaz niatnya serakaat itu demikian bunyinya usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Itu sunat witir yang perlu kita buat. Karena Nabi kita pesan banyak, pesan sungguh-sungguh pada sahabat dia. Di antaranya Abu Hurairah Nabi kita pesan, Abu Hurairah kata, "Ausani khalili bi salas." Dia kata kekasih aku telah pesan kepada aku 3 perkara. Suruh maya sunat witir sebelum daripada tidur. Nabi pula sendiri sallallahu alaihi wasallam royak kepada sahabat lain pula, dia kata salatul laili masna masna. Semaya malam ni 2 rakaat. Fa iza khifta subh fa autir. Bila mu nak tengok nak masuk subuh dah, maka mayalah, tutuplah maya tu dengan witir. Bukan makna maya witir ni tutup dalam taklis maya sunat lepas pada tu, jangan salah faham. Ni ada masyarakat tengah bagi kita bila kita ya, maya witir ni penutup maya malam, dia kata tak ada tutup maya malam. Dia tak ada tutup. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat yang afdalnya kita jadikan witir ni sebagai penutup. Nabi kata salatul laili, semaya malam ni 2 rakaat. Bila dekat nak subuh, mu takut nak masuk subuh, hendaklah kamu witir. Itu dia panggil afdalnya tutup. Tapi Nabi kita pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi salat." Dia pesan kepada Abu Hurairah supaya semaya witir sebelum tidur. Lagu mana nak buat ni? Tadi Nabi royak afdalnya semaya witir di akhir malam. Habislah kali nak tutup. Nak tutup dah pintu semaya malam tu, witir. Abu Hurairah pula, dia suruh semaya belum tidur. Jadi ulama cerita pada kita bahawa orang-orang yang kalau dia tidur, orang panggil tidur mati. Tahu tidur mati. Tak bangun dah, sedar-sedar subuh. Maka hendaklah dia semaya witir sebelum tidur. Tapi kalau dia yakin bahawa dia ni akan boleh bangun, sebelum orang terakhir tu bangun dah, pukul 5 bangun dah, hendaklah dia bangun. Ahli sains royak, dia kata sebahagian orang yang tidak Islam pun dia bangun juga sebelum subuh. Pasal udara sebelum subuh dia akan start pukul 3 pagi sehingga naik matahari, dia ada satu udara oksigen yang bersih, dia akan keluar pada masa tu. Mana kalau kita bangun pagi subuh, kita duduk seduk udara masa tu, dia akan cuci pernafasan kita ni jadi bersih. Itu hak sains. Jadi hak alik sains pun ayat lagu tu juga. Hak alik kitanya, pasal apa kena bangun pagi malam ni? Sebab waktu malam ni waktu Allah SWT duk tanya, hal min mustaghfir fa'aghfir. Tuhan tengah malam, di akhir malam, 1/3 malam yang terakhir, Tuhan akan tanya, siapa dia kau duk bangun, duk minta ampun masa ni, aku beri ampun kepada dia. Orang lain ni bukannya bangun minta ampun. Tak bangun langsung. Kalau bangun pun, ada World Cup baru bangun. Bangun duduk tepi tengok bola. Pasal itulah nasihat kita kepada orang-orang lagu ni, kata jangan bangun. Takut nanti di akhirat esok Allah Ta'ala tanya, apa mu tak ada nak faham demo ni, maya tahajud ni, maya witir, tak ada tengah malam. Oh, dia kata saya tidur, mati ya Rabbi, tak boleh nak bangun. Sedar-sedar agak subuh semua. Lagu mana? Kalau masa tu malaikat buka file kita. Perak, tunjuk. Ni, pukul 3 pagi bangun duduk tepi tengok bola boleh? Waktu nak sujud Allah Ta'ala tak boleh? Macam mana nak jawab?
Kita kena kira belakang dia awak. Persiapan kita dulu ni, apa kita nak pergi PSA? Kita nak masuk PSA ni, kena ada jawapan. Jawapan yang kita nak ngapa tu pula, biar betul jawapan tu. Kalau dia jawab salah, orang tanya, tahun 60, dia jawab tahun 50, dia pakos demo. Jadi kita kena istiadat. Persiap ke jawapan. Dia jawapan yang kita nak siap pula, biar betul. Boleh jawab sungguh. Bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buatlah semaya witir ni. Sama ada sebelum tidur atau selepas tidur. Cuma satu lagi, persoalan lagi. Dia kata, bila orang semaya witir, kalau dia sedar pula tengah malam, lagu nak buat. Kita tidur saat ni, atas dasar tak saya bangun dah semaya witirnya sebab tak sedar dah. Tiba-tiba, sedar pula malam tu. Macam mana nak buat pula? Jadi kena buat dianya, jangan ulas semaya witir. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailin. Mana tidak ada witir, tidak ada dua witir pada satu malam. Malam itu tak ada 2 kali witir. Jadi kalau kita sedar pula pun kita bangun semaya hak lain lah, tak semaya witir, semaya tahajud, semaya taubat, semaya apa-apa semaya yang kita boleh. Jadi Nabi kita pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kata, "Ij'alu akhirat salatikum bil laili witra." Nabi kata, jadikanlah di akhir semaya kamu waktu malam, semaya witir. Jadi hak paling comel sekalinya kepada dia, kita semaya witir ni bila? Di akhir malam. Kalau tak boleh, semaya sebelum tidur. Kalau sedar pula lepas tidur, jangan semaya witir kali yang kedua. Cukuplah witir tadi. Kemudian hak kita semayalah semaya sunat yang lain. Dan setengah daripada semaya sunat yang muakkad pada duha. Nak masuk bab semaya duha pula, kita berhenti sekat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu